Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk sebelum ini, kita dah tengok aplikasi bioteknologi dalam kehidupan, tapi kita cuma tengok dua bahagian sahaja, iaitu terapi gen dan pemprofilan DNA. Jadi, untuk hari ini, kita akan tengok dua lagi aplikasi bioteknologi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan tengok penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. Maksudnya, kita akan hasilkan satu tumbuhan. Maksudnya, tumbuhan itu dia boleh bertoleransi. Maksudnya, dia tak mudah dimusnahkan oleh serangga perosak. So, dia ada cara melalui aplikasi bioteknologi inilah dapat hasilkan tumbuhan yang sedemikian. Yang kedua, melalui aplikasi bioteknologi ini, kita dapat melakukan pembersihan tumpahan minyak. So, kita akan tengok macam mana langkah-langkahnya. Pertama, kita tengok dahulu penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. Penggunaan baka kapas tebal yang bertoleransi kepada ulat perosak kapas, contohnya kapas Bacillus thuringiensis, di ladang-ladang kapas telah mengurangkan penggunaan racun perosak. So, kita nampak kat sini, dengan aplikasi bioteknologi ini, kita dapat kurangkan penggunaan racun perosak. So, sebenarnya racun perosak ini memberi kesan kepada alam sekitar. Disebabkan oleh aplikasi bioteknologi ini, dapat kurangkan penggunaan racun perosak, dapat juga mengurangkan kesan kepada alam sekitar. So, cikgu sebut BT je ya, Bacillus thuringiensis. Tanaman BT disuntik dengan ejen daripada BT, iaitu sejenis bakteria tanah yang dapat mengeluarkan bahan racun. So langkah ini dapat menjimatkan kos racun makhluk perosak dan dapat meningkatkan pengeluaran kapas. Maksudnya tanaman BT ini dia akan disuntik dengan gen daripada BT, iaitu Bacillus thuringiensis ini adalah sejenis bakteria. Bakteria tanah yang mana dia dapat mengeluarkan bahan racun. Jadi dia akan suntik ke dalam tanaman tersebut. Nanti kita tengok langkah dia ya. Selain kapas, tanaman BT yang lain ialah jagung dan terung. Maksudnya dia suntik tanaman BT tu, dia suntik BT Bacillus thuringiensis tu ke dalam tanaman tersebut. Itu yang dipanggil tanaman BT. Kenapa disuntik? Sebab disuntik dengan BT, sebab BT ini dia dapat hasilkan racun. So, bila dia dapat hasilkan racun, tak perlu lagi peladang nak semua racun serangga. Jadi, maksudnya BT ini, tanaman BT ini dia boleh mengeluarkan, melindungi diri dia, dia boleh mengeluarkan racun dengan maksudnya diri dia sendiri. Tak perlu lagi peladang nak menggunakan racun. So, dari situ kita dapat melindungi alam sekitar. Sekarang kita tengok kesan tumbuhan BT ini ke atas serangga perosak. So, fahamnya kalau cikgu sebut BT bermaksud tumbuhan tersebut disuntik dengan Bacillus thuringiensis. Sejenis bakteria tanah. Sekarang kita tengok perbandingan antara tumbuhan biasa dan tumbuhan GMO. Tumbuhan biasa, kapas biasa. Ini pokok kapas biasa. Ini adalah pokok kapas BT. Yang disuntik dengan Bacillus thuringiensis. So, kita nampak beza dia ya. Kalau kapas biasa, dia taklah sebanyak hasil yang dihasilkan oleh kapas BT. Jagung biasa dengan jagung BT. Kita nampak kat situ biji-biji jagung BT itu lebih orang kata lebih nampak tersusun, lebih cantik warnanya, mungkin lebih sedap rasanya kan. Sekarang kita tengok rajah 13.7, kesan tumbuhan BT ke atas serangga perosak.
Okay, jin yang menghasilkan toksin BT daripada bakteria Bacillus thuringiensis dimasukkan ke dalam genom tumbuhan. So, dia suntik ke dalam genom tumbuhan itu, kapas ke jagung ke terung ke apa-apalah. Okay, serangga perosak akan makan tumbuhan yang mengeluarkan toksin Bacillus thuringiensis. Okay, so serangga perosak akan makan. So, toksin ini akan mengganggu sistem pencernaan serangga perosak dan menyebabkan serangga perosak itu mati. Kalau sebelum ni kita guna racun. Maksudnya kita sembur racun dekat tumbuhan, lepas tu haiwan tu makan, barulah haiwan tersebut mati. Okay, kalau kat sini tumbuhan itu sendiri yang boleh menghasilkan racun. So itu adalah aplikasi bioteknologi. Okay, seterusnya kita tengok pula yang terakhir, pembersihan tumpahan minyak. Okay, bioremediasi adalah satu kaedah untuk nak membersihkan bahan cemar dengan menggunakan bakteria. Maksudnya, kalau berlaku pencemaran laut ini dengan disebabkan oleh tumpahan minyak, okay, so dia akan lepaskan bakteria. So, bakteria tersebut boleh membersihkan bahan cemar yang mencemarkan laut tadi. So, dekat gambar ni adalah contoh tumpahan minyak. Okay. So, kaedah ini berkesan untuk nak merawat pencemaran minyak akibat daripada tumpahan minyak di lautan. Kebanyakan molekul di dalam minyak mentah petroleum dan produk petroleum yang ditulinkan dapat diurai secara biologi dengan menggunakan bakteria. So, bila berlaku tumpahan minyak kan, so dia letak bakteria kat situ, bakteria tersebut boleh uraikan minyak tersebut secara biologi. So, bila dia boleh uraikan, jadi tumpahan minyak tersebut akan jadi clear lah sebab dia dah boleh uraikan. Dia dah macam boleh musnahkan tumpahan minyak tersebut dengan menggunakan bakteria. Okay, sebagai contoh, Alcarnivorax borcumensis, okay, dalam gambar tersebut adalah sejenis bakteria yang bergantung kepada minyak untuk mendapatkan tenaga. Telah digunakan dengan meluas untuk merawat tumpahan minyak. Maksudnya, Alcarnivorax borcumensis ini adalah bakteria dia, kalau dia nak dapatkan tenaga, dia kena bergantung pada minyak. Maksudnya, dia kena ada minyak bersama dia. Jadi, bila kita lepaskan bakteria ini di kawasan tumpahan minyak, sudah pastilah bakteria ini akan menguraikan tumpahan minyak tersebut. Sebab dia perlu minyak untuk dapatkan tenaga. So, inilah bila bakteria itu dah urai, so tak ada lagi tumpahan minyak. Jadi, bersihlah kawasan laut tersebut. Okay. Next, kita tengok yang terakhir. Part yang terakhir inilah apa kepentingan bioteknologi dalam kehidupan. Semasa cikgu terangkan aplikasi, cikgu juga ada selitkan antara kepentingan-kepentingan yang kepentingan bioteknologi ini dalam kehidupan, kan? Okay, sekarang kita tengok dengan lebih detail lagi apa yang disenaraikan kepentingan bioteknologi ini. Okay, bioteknologi ini telah berkembang pesat di Malaysia. Bidang ini memberikan sumbangan dalam kehidupan manusia terutamanya di negara-negara yang sedang membangun dan negara-negara maju. Okay, pengenalan. Bioteknologi ini sering dikaitkan dengan pertanian, perindustrian, pemakanan, perubatan dan seumpamanya. So, perkembangan pesat dalam bidang biologi dan teknologi ini telah dapat menggantikan kaedah lama yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu kepada kaedah yang lebih canggih. So, di samping dapat mempelbagaikan produk yang membawa manfaat kepada manusia. Okay, bioteknologi ini bukan sahaja menyumbang kepada peningkatan hasil pemakanan, pertanian dan perubatan, tetapi juga turut membantu mengembangkan ekonomi sesebuah negara, khususnya dalam sektor perindustrian. Yalah kan, sebab disebabkan oleh bioteknologi ini, dia boleh menghasilkan hasil pertanian yang banyak, yang berkualiti, mestilah dia dapat jual kan. So, dia dapat mengembangkan ekonomi negara tersebut. Okay. Sumbangan bidang pertanian, contohnya baka ternakan dan tanaman yang terbaik dapat dihasilkan dengan GMP. Okay. Yang awal-awal hari itu, genetically modified product.
ataupun kalau dari segi pemakanan genetically modified food. So, bakal ternakan dan tanaman yang terbaik dapat dihasilkan. Kaedah kultur tisu dan teknik pengklonan mempercepatkan lagi pembiakan tanaman. So, dia dapat hasilkan bakal padi yang mengeluarkan hasil yang banyak dan cepat matang. Pengklonan haiwan ini membolehkan pembiakan secara besar-besaran tetapi dia mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Sebab itulah dikatakan bioteknologi ini dapat hasilkan tanaman ternakan yang terbaik sebab dia dah pilih daripada jin-jin yang terbaik. Okey. Penggunaan hormon membolehkan haiwan cepat membesar dan matang. So dalam masa singkat sahaja dia boleh hasilkan ternakan yang berkualiti. So, sumbangan bidang forensik pula ia dapat mengenal pasti penjenayah melalui tisu dan benda badan seperti darah, air mani, kulit dan folikel rambut yang kita tengok aplikasinya dalam DNA tu. Okay. Next, sumbangan bidang alam sekitar, mikrob dia mampu mempercepat perebutan bahan buangan manusia. Mikrob juga mampu menguraikan najis sepenuhnya. So, pencemaran dapat dikurangkan dan manusia serta dapat dikurangkan dan pencemaran dapat dikurangkan. So, manusia dan alam sekitar akan terpelihara. Okay, jadi kita sudah tamat bab yang terakhir, bab yang ke-13. So kita dah tamat silibus tingkatan 5. Sebab yang ke-13 ini secara ringkasnya adalah mengenai bioteknologi dari segi maksud dia, definisi dari segi aplikasi dia yang penting dan kemudian apa kepentingan. Okay, untuk bab 13 ini mungkin boleh ditanya dalam soalan esei. Okay, so sampai situ saja. Terima kasih.